Oke, baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid khasnya di SK Melawak. So hari ini cikgu akan bagi penerangan mengenai topik pembelajaran kita hari ini, yaitu kemahiran proses sains, ya. Kemahiran proses sains. Oke, hari ini jika boleh, murid-murid bolehlah menyediakan buku nota di hadapan dan salin semua apa saja maklumat yang cikgu sampaikanlah. Oke. Kemahiran proses sains. Topik kita hari ini ialah kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains. Oke. Kemahiran proses sains ada 12. Okay. Ada 12 kemahiran proses sains. Oke. Baiklah, kita terus saja kepada kemahiran proses sains yang pertama, yaitu memerhati. Kemahiran proses sains yang pertama ialah memerhati. Oke. Apa itu kemahiran memerhati? Oke. Kemahiran memerhati, kamu boleh salin ya. Proses mengumpul maklumat tentang objek ataupun satu fenomena. Oke, tentang objek ataupun satu fenomena. Proses mengumpul maklumat tentang objek atau satu fenomena. Baiklah, boleh lihat di sini ya. Maksudnya kemahiran memerhati ini kita kena menggunakan kita punya daya rasa. Baiklah, lihat di sini. Di tangan cikgu ini ada biji buah pisang. Oke. Kalau kita tengok, bila kita lihat warna pisang ini berwarna kuning. Bagus. Dan bila kita menggunakan daya mata. Dan kalau kita hidup, baunya harum. Oke. Dan kita juga boleh rasa. Kalau kita rasa, coba rasa dulu pisangnya. Rasanya manis ya. Oke. Isi pisang ini, kalau juga sentuh, isinya agak kasar ya, kasar. Boleh didengarkan nih pisang? Tiada bunyi, maksudnya pisang tiada bunyi. Itu kemahiran yang pertama. Apa kemahiran yang pertama? Memerhati. Baiklah. Ya murid-murid, tadi ini cikgu pun ada juga anak murid di sini lah tengah belajar ya, anak cikgu sendiri. Baik. Itu kemahiran proses sains yang pertama, memerhati. Yang kedua ialah mengelas. Oke. Coba salin, mengelas. Yang kedua ialah mengelas. Baiklah. Apa itu kemahiran proses mengelas? Mengelas, kita mengumpul ataupun kita asingkan objek mengikut sifat. Mengumpul atau kita mengumpul atau mengasingkan objek, mengumpul atau mengasingkan objek mengikut sifat dan ciri yang sama. Mengikut sifat, ciri yang sama. Oke? Paham? Contoh di sini, boleh lihat di sini? Boleh. Oke. Ini apa ini? Ini gula-gula lah. Gula-gula. Contoh. Oke? Tengok. Macam mana cikgu mau kasih asing nih? Apa yang sama? Warna. Wah, bagus, sangat bagus. Warna. Kita berasing ikut dia punya warna. Hijau. Oke. Yang ini oranye. Yang ini merah.
haiwan. Ada ayam, ada burung, lembu, kambing. Apa ciri punya yang kita boleh asingkan? Apa ciri yang sama? Apa ciri sama burung dengan ayam? Ada paruh. Ada 2 kaki. Ada sayap. Ya, yang paling ada 2 kaki. Bagus. Kalau kambing dengan nih Ada 4 kaki. 4 kaki. Itu contoh. Kita itu namanya kemahiran proses mengelas. Oke? Yang ketiga. Kemahiran proses sains yang ketiga ialah mengukur menggunakan nomor. Mengukur menggunakan nomor. Oke? Itu yang ketiga, mengukur menggunakan nomor. Oke, apa itu kemahiran mengukur dan menggunakan nomor? Oke? Kemahiran ini, salin ya. Membuat pemerhatian kuantitatif dengan menggunakan nomor atau alat berunit piawai. Oke? Contohnya kalau panjang kita gunakan apa? Ini apa? Menggunakan pembaris. Jadi kita contoh cikgu mau ukur pen. Cikgu ukurlah guna pembaris. Dia ada unit dia. Oke? Mengukur menggunakan nomor ialah membuat pemerhatian kuantitatif dengan menggunakan nomor atau alat berunit piawai. Ini berunit piawai lah nih. Oke, kalau contoh pembaris yang ini dia guna sentimeter, itu unit piawai dia. Oke. Terus tuh di sini kalau berat pula, contoh ini penimbang berat. Ini penimbang berat. Boleh guna untuk ukur berat. Oke, ukur berat juga turun lagi. Sila 94 tercakap pula berhubungan. Baiklah. Itu tadi kemahiran proses sains yang keberapa? 3. Oke, seterusnya kita membuat satu lagi kita teruskan kepada kemahiran proses yang seterusnya, membuat inference. Membuat inference itu adalah kemahiran proses sains yang keempat. Membuat inference. Oke. Apa itu inference? Membuat kesimpulan awal. Ya, sangat baik. Membuat kesimpulan awal. Itulah inference. Membuat kesimpulan awal. Tulis. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Mungkin betul, mungkin tidak betul. Oke. Contoh, Lili, sini. Oke, sini. Oke. Coba buat ramalan awal. Kenapa Lili kurus? Cuma kuat makan. Bagus. Mungkin, oke, itu yang pertama. Itu tidak tahu mungkin betul atau tidak. Itu inference yang baik. Itu adalah inference yang baik. Oke? Apa yang pertama tadi? Sebab tidak kuat makan. Apa lagi inference yang lain? Kenapa dia kurus? Dapat makan sayur. Nggak kuat makan sayur. Itu sama juga masih kuat makan, masih juga pasal makanan. Mungkin dia kuat bersenam. Wah, kuat bersenam. Tunjuk oleh. Oke, kenapa? Itu inference. Mungkin betul atau kan tadi juga cakap mungkin betul Atau salah. mungkin tidak betul. Tapi kamu membuat kesimpulan awal. Oke, terima kasih Lili. Duduk. Oke.
Yang kelima ialah meramal. Guys, yang kelima ialah meramal. Oke. Apa itu meramal? Macam kalau dia cakap, "Wih, hujan." Oh, hampir tepat. Oke, salin dulu apa maksud meramal itu. Membuat jangkaan awal tentang sesuatu. Oke, membuat jangkaan awal tentang sesuatu. Oke, contoh macam yang Adam cakap tadi. Oke. Contoh kalau kita tengok langit gelap. Apa ramalan yang kita boleh buat? Hujan. Hari mau Hujan. tapi hari ini kita ramal yang lain. Oke? Ayam. Special sedikit ya. Ini di sini ada apa nih? Anak Ayam. ayam serama. Ayam. Ayam serama. Oke? Baiklah. Kalau kamu ramal, selepas 2 bulan, apa akan berlaku pada ayam ini? Membesar. Kamu harus dia membesar. Oke. Apa akan berlaku kalau ayam ini kita tidak bagi makan dan minum? Mati. Itu ramalan. Oke. Lepas itu kalau dia bising-bising nih, kenapa kamu rasa? Kalau dia bising, bising. Lapar. Bagus. Itu kamu membuat ramalan. Sangat-sangat baik ya. Baik. Dia bilang makan. Kita simpan dia ya. Ayam nih. Alright. Oke, yang seterusnya berkomunikasi. Habis sudah punya. Yang seterusnya berkomunikasi. Ini adalah kemahiran proses sains yang keberapa? 6. 6. Kemahiran proses sains yang ke-6 berkomunikasi. Oke, salin. Apa maksud berkomunikasi? Menerima Lah. ataupun memilih Menerima ataupun menyusun, menerima, memilih, menyusun, dan persembahkan maklumat dalam bentuk lisan. Macam cikgu sekarang ni lah tengah berkomunikasi. Okey, dalam bentuk lisan. Okey. Boleh jadi juga disampaikan dalam bentuk lisan, jadual, graf, gambar raja, dan juga model. Macam yang cikgu buat sekarang ni. Berkomunikasi. Okey, faham? Paham. Okey. Kemahiran proses sains yang ke-7 ialah menggunakan perhubungan ruang dan Masa. masa. Okey, ruang dan masa. Yang ini Apa nih? menggunakan perhubungan ruang dan masa. Right? Oke. Salin apa maksudnya? Memerihalkan perubahan parameter seperti yang ini penting. Lokasi, arah, bentuk, size, isi padu, berat, dan jisim dengan masa. Dengan ini paling penting, dengan masa. Oke. Contoh ya. Masanya pula dia tidak mau. Contoh. Cikgu letak
Ini aku. Oke. Contoh di sini ada Ais. ais. Oke. Ais. Paham? Gue biarkan dia di sini. Selepas 30 menit apa akan berlaku? Cair. Cair. Ada perubahan kan? Ada. Apa yang perubahan? Dia mengeras. Jadi apa dia? Jadi air. Air. Cair. Oke, itu perubahan isi padu dengan masa. Dalam masa berapa menit tadi? 30. Ada 30 menit. Nah, itu contoh dia menggunakan perhubungan ruang dan masa. Oke? Contoh. Satu lagi contoh. Mungkin boleh. Untuk supaya kamu lebih contoh macam cikgu. Sekarang nih nanti selepas tahun berat cikgu berkurang. Itu pun contoh juga tuh. Untuk percaya kan? Contoh. Nah, ini yang paling senang lah. Oke? Oke, yang baiklah. Itu tadi yang ketujuh. Yang ke-8 tadi, yang ke-8 ialah mentafsir Data. mentafsir data. Mentafsir data. Oke, salinnya memberi penerangan yang rasional. Memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa, atau pola. Pola ini corak. Pola di dalam kurungan corak, ya, daripada data yang dikumpul, kumpul. Oke, ulang sekali lagi ya. Memberi penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa, atau pola ini corak ya, daripada data yang dikumpul. Contoh di sini. Oke. Coba tengok di sini ya. Ini kita mentafsir data. Nampak kan? Coba tengok. Nampak. Oke. Nampak kan? Oke, ada masa. Masa ini dalam menit loh. Cuma lupa letak menit. Lepas itu ada suhu. Oke, masa dia 10 menit, 20 menit, 30 menit. Suhu dia 100 derajat Celcius, 70, 40. Oke, kalau apa perubahan masa nih? Bertambahkah berkurang? Bertambah. Berkurang. Bertambah. Bah. Macam mana pula berkurang? 10, 20, 30. Itu bertambah. Kalau suhu Berkurang. 170, 40 Berkurang. artinya corak perubahan suhu berkurang. Corak perubahan masa bertambah. Itu adalah mentafsir data. Oke, itu kemahiran proses sains yang ke-8. Kemahiran proses sains yang ke-9 adalah mendefinisi secara operasi. Ulang sekali lagi, mendefinisi secara operasi. Baiklah, apa itu mendefinisi secara operasi? Memberi tafsiran, salin ya, memberi tafsiran tentang sesuatu konsep. Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Saya ulang sekali lagi, memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan.
Oke, contoh di sini ya. Ini kita mentafsir secara operasi. Nampak di sini, ini adalah pokok yang sedang Besar. Membesar. Nampak gambar aja pertama, kedua, ketiga ya. Oke. Macam mana kita mau mendefinisi dia secara operasi? Oke. Apa perubahan yang kamu nampak? Dia membesar. Membesar. Macam mana kamu tahu dia membesar? Sebab Sebab dia punya ketinggian. Oke, bagus. Itu yang pertama. Pertama nampak dia punya Ketinggian. ketinggian dia bertambah. Itu mendefinisi secara operasi. Yang kedua apa lagi? Akar dia. Akar dia bertambah Jam. panjang. Kedua, apa lagi yang kamu boleh nampak? Daun dia semakin banyak. Semakin Banyak. banyak. Size daun dia macam mana? Membesar. Bertambah besar. besar. Oke. Sekali Itulah kemahiran mendefinisi secara Operasi. operasi. Oke. Yang ke-10 mengawal pemboleh ubah. Oke, yang ini mengawal pemboleh ubah adalah mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah dimalarkan. Oke, mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, dan akhir sekali pemboleh ubah dimalarkan. Oke. Tentang ini Cikgu akan terangkan lebih detail lagi ya nanti. Oke. Ke-11 membuat hipotesis. Membuat hipotesis. Oke, apa itu membuat hipotesis? Membuat pernyataan. Membuat pernyataan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Membuat pernyataan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Itu saja. Dia tidak melibatkan pemboleh ubah dimalarkan. Yang ini pun akan diterangkan kemudian. Dan yang akhir sekali adalah mengeksperimen. Oke. Apa itu mengeksperimen? Membuat kajian. Oke. Ini dia punya details ya. Merancang Sesuatu. dan melakukan penyiasatan untuk menguji hipotesis dan mengumpul data. Oke. Baiklah. So, jadi hari ini itu saja yang Cikgu ingin sampaikan tentang kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains. Ada 12 semuanya. Yang pertama ialah memerhati, yang kedua ialah mengelas, ketiga mengukur menggunakan nomor, keempat membuat inference, kelima meramal, keenam berkomunikasi, ketujuh menggunakan perhubungan ruang dan masa, ke-8 mentafsir data, ke-9 mendefinisi secara operasi, ke-10 mengawal pemboleh ubah, ke-11 membuat hipotesis, dan yang akhir sekali adalah mengeksperimen. Oke. Cikgu harap kamu dapat
menyalin nota daripada apa yang Cikgu sampaikan tentang tajuk ini ya. Ini semua boleh diguna untuk semua tahun 4, tahun 5, dan juga semua murid tahun 6. Baiklah, insyaallah kita akan bertemu lagi. Jaga diri, pastikan Energi hipotis. jaga jarak, jaga kebersihan kamu. Semoga penyakit COVID ini dapat berkurang, dan kita minta semua murid sehat, dan kita berharap supaya kita akan dapat buat kelas di sekolah seperti biasa, insyaallah. Baiklah, assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.